صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Wisyahul Afrah, Kitab Wisyahul Afrah, muka surat 2, baris yang ke-7 daripada atas. Muka surat 2, baris yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Alladhi amarana biha wa hama haumatal kabair. Alladhi amarana biha wa hama haumatal kabairi. Wa hama haumatal kabairi. Jadi hama tu ada 2 kali tu. Tak? Jadi hak sekali, hak yang kedua tu terlebih tu di satu sekali. Wa hama haumatal kabairi. Jadi hak Jawi dan hak Rumi sama tu. Wa hama haumatil kabairi lah, itu lagi tu. Jadi lebih satu kalimah tu. Sebab dalam setengah nuskhah, setengah cetakan dia tak ada, dia ada satu je. Wa hama haumatal kabairi wal fawahishi wal ma'asi wal manhiyati. Wa hama haumatal kabairi wal fawahishi wal ma'asi wal manhiyati. Annalumma, daripada bahawasanya annalumma bizalikal hima. Bizalikal hima, biqawati'in nususi wal zawajiri. Hak Jawi tu tak ada titik jim dah, dia macam ha dah. Wal zawajiri, wal ayati, bukan war riwayati. Wal ayati, kalau tengok pada terjemahan, dan dengan segala ayat. Tu hak terjemahan dia. Jadi sini war riwayati, hak zahirnya wal ayati, sebagaimana dalam setengah cetakan. Dalam setengah cetakan wal ayati. Tapi kalau ada pun ar-riwayati tu boleh juga, kerana Quran hadis pun ada riwayat-riwayat. Riwayat hafaz contohnya, tu boleh juga riwayat. Tapi dalam setengah nuskhah bukan war riwayati, tapi wal ayati.
Mana kita tulislah tepi sikit. War riwayati, pada setengah cetakan, wal ayati. Kemudian sebelum tu wazawajiri, jim bukan ha, wazawajiri. Terjemahan dianya, Tuhan yang menyuruh kita dengan sembahyang. Tuhan yang menyuruh kita dengan sembahyang dan menegah ia Tuhan akan segala barang yang ditegahnya, sebesar-besar dosa yang besar. Allazi amarana, Tuhan yang menyuruh. Ni ataf pada kata terdahulunya, allazi faradas salati ala ibadihil mu'minina wal mu'minat. Atas tu. Ini sambungan lagi daripada alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang terdahulunya. Segala puji bagi Allah. Allah mana yang memfardukan sembahyang atas segala hambanya yang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan segala puji bagi Allah. Allah mana? Tuhan yang menyuruh kita dengan sembahyang. Sambung situ. Bukan atah tu. Dia allazi tu sambung dia allazi farsalah. Tuhan mana? Segala puji bagi Tuhan. Tuhan yang menyuruh kita dengan sembahyang. Ini masih lagi sambung khutbah kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disusuli dengan alhamdulillah. Pujian atas pujian bagi Allah yang memfardukan sembahyang atas segala hambanya yang mukmin laki-laki dan perempuan. Difardukan sembahyang atas hamba Allah yang mukmin. Sebab perintah-perintah syariat diperintahkan kepada ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman. Perintah semayang ke, perintah puasa ke, perintah bertakwa ke, diperintah kepada mereka yang beriman. Jadi dalam kitab ni comel, ini dalam kitab Wisyah ni kitab pekoh. Tetapi di awal kitab Wisyah ni dibicara bab iman terlebih dahulu. Habis bicara permulaan kitab ni, dia masuk pembicaraan berkaitan dengan iman terlebih dahulu. Kitab Wisyahul Afrah sebagaimana saya duk sebut dah sebelum ni, di dalam kitab Wisyahul Afrah ni, kuliah duha kita ni, cukup-cukuplah fardu ain pekoh di dalamnya. Kalau subuh tadi kitab penawar bagi hati, itu adalah kitab permulaan bagi ilmu tasawuf. Di dalam tu cukup fardu ain hak daripada ilmu tasawuf. Kemudian hak maghrib malam tadi kitab Pati Paridah, di dalam tu cukup-cukuplah fardu ain hak daripada ilmu tauhid. Ni hak asas belaka ni. Jadi termasuk kitab Wisyah adalah kitab pembicaraan asas fardu ain dalam ilmu fiqh. Tetapi walaupun kitab Wisyah ni dia fiqh, tetapi di muka surat 3 tu permulaannya membicarakan berkaitan dengan iman dan Islam, kemudian bicara berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan juga sifat-sifat Rasul. Kitab fiqh, tapi dia nak masuk fiqh tu masuk bicara bab iman terlebih dahulu, bicara bab sifat Allah, bicara bab sifat Rasul. Dan kitab Wisyahul Afrah ni bicara berkaitan dengan malaikah secara ringkas, bicara berkaitan dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian didatangkan pembicaraan berkaitan dengan hari akhirah. Ada kitab ni, dia membicarakan berkaitan dengan hari akhirah. Jadi di permulaan kitab Wisyah ni, dia melengkapkan pembicaraan secara ringkas keenam rukun iman. Jadi kitab Wisyahul Afrah karangan Syekh Muhammad bin Ismail ni, yang mana pengarang kitab Wisyahul Afrah adalah pengarang kitab Matla'il Badrin. Kitab Matla'il Badrin mungkin orang lebih kenali, sebab Matla'il Badrin ni kalau orang sekolah sanawi, kalau dahululah, kitab yang diguna pakai adalah kitab Matla'il Badrin. Kalau sekolah agama di Johor, dia mengguna pakai kitab Matla'il Badrin. Jadi kitab Matla'il Badrin ni boleh katakan nama dia orang kenal. Jadi kitab Matla'il Badrin tuang kitab samalah dengan kitab Wisyah ni. Tuang kitab sama dengan kitab Wisyah. Cuma kitab Matla'in tu hak mula-mula. Kitab Wisyah ni hak kemudian sikit. Kitab Matla'in 1885 Masihi. Kitab Wisyah 1894, mana tekas 9 tahun. Jadi mengarang kitab Matla'in siap karang 1885. Sekarang 2019. Lepas tu lama mana tu tolaklah 2019 tolak 1885. 100 tahun lebih lah kita kira. 100 berapa tu? 130, 140 gitulah. Kemudian 1894 beza 9 tahun selesailah kitab Wisyahul Afrah ni. Jadi kitab Matla'in Syekh Muhammad bin Ismail di dalam tu pekohnya lengkap, empat bahagian pekoh. Bab ibadah, bab muamalah, munakahat, bab janayah. Jadi kalau orang sekolah sanawi, tahun 1 ibadah, tahun 2 muamalah, tahun 3 munakahat, tahun 4 janayah. Itu dalam kitab Matla'in. Jadi Matla'in ni dia jadi panjang lah, termasuk hak fardu kifayah. Tetapi walaupun kitab Matla'in tu kitab pekoh, lengkap keempat bahagian dalam pekoh, tetapi dimulai kitab Matla'in dengan cerita akidah juga. Gitu. Dalam kitab Matla'in bicara akidah dalam berapa muka surat, banyak muka surat juga. Kitab Wisyah ni pekoh semayang je. Bicara tauhidnya dalam 2 muka surat. Secara ringkasnya didatangkan pembicaraan ke-6 rukun iman. Kalau kitab Matla'in itu memang kitab pekoh sungguhlah, sebab lengkap di dalam tu ibadah, muamalah, munakahat dan janayah. Memang kitab pekoh solid, lengkap di dalam tu. Tetapi di awalnya pembicaraan akidah dalam 6-7 muka surat. Bicara pekoh kok mana pun, bicara tauhid dulu mula-mula. Kalau pekoh pandai macam mana pun, kalau tauhid tak lulu, tak ada nilai sikit abuk pun. Jadi kitab Wisyah pun sama, tapi tak panjang lah macam Matla'in pembicaraan tauhid dia. Tapi secara ringkas cukuplah pembicaraan ke-6 rukun iman. Contohlah dalam kitab Sulam Mubtadi. Sulam Mubtadi ni karangan Syekh Daud Al-Fatani. Sulam Mubtadi karangan Syekh Daud Al-Fatani, disyarahkan oleh anak kepada Syekh Muhammad bin Ismail ni tuan kitab Wisyah ni. Anak Syekh Muhammad bin Ismail, anak dia Syekh Muhammad Nur. Dia mensyarahkan, menghuraikan kitab Sulam Mubtadi jadi Kifayatul Muhtadi. Jadi Sulam Mubtadi ni pekoh pun sama macam Matla'in juga. Pekoh ibadah, pekoh muamalah, pekoh munakahat dan janayah. Tetapi di awal Sulam Mubtadi akidah juga.
Gitu. Ni kitab-kitab Melayu kita, kitab-kitab Jawi kita gitu. Kitab Sulam Mubtadi' Syekh Daud tu, Syekh Daud ni pengarang kitab Muniyatul Musalli tu lah. Jadi Syekh Daud karang kitab Sulam Mubtadi', pekoh, ibadah, muamalah, munakahat, janayah, tapi dimulai dengan pembicaraan akidah. Walaupun kitab tu kitab pekoh. Kalau tanya kita, wisyah kita apa? Pekoh. Orang sebut kita tauhid. Matla'in, kitab pekoh. Sulam Mubtadi', kitab pekoh. Orang akan sebut kitab pekoh. Memanglah kitab pekoh. Tapi di awalnya dimulai dengan pembicaraan akidah. Ada ni. Kitab Hidayatus Sibyan. Petunjuk bagi Sibyan ni kanak-kanak asal makna. Tapi kalau tengok terjemahan, dia tak terjemahlah kanak-kanak. Hidayatus Sibyan, petunjuk bagi orang baru belajar. Petunjuk bagi orang baru belajar. Hidayatus Sibyan. Sibyan tu kanak-kanak. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, dia lebih panjang daripada kitab Wisyah. Kitab Wisyah kita pekoh hanya pekoh semayang. Puasa tak ada, zakat tak ada, haji tak ada. Pekoh semayang sungguh. Macam sebut sebelum ni lah. Masuk bab jenazah, babul janaiz, bab jenazah. Dia kalau masuk bab jenazah ni, dia ada 4 tajuk. Kita ngaji bab jenazah, dia ada 4 tajuk. Tajuk apa dia? Mandi, kapang, sembahyang, ke bumi. Ni tajhizkan jenazah, mempersiapkan jenazah di 4 perkara. Mandi, kapang, sembahyang, ke bumi. Kalau dalam kitab pekoh, tajuk janaiz, tajuk bab jenazah. Tapi dalam kitab Wisyah ni, tajuk jenazah diambilnya hanya solat je. Solat je dia ambil. Mandi tak cerita, kapan dia tak cerita, ke bumi tak cerita. Dia cerita solat juga. Solat sungguh-sungguh ni dalam kitab Wisyah ni. Tapi kalau kitab Hidayatus Sibyan, sembahyang ada dalam tu, puasa ada dalam tu. Puasa, ingat tak? Sebelum daripada masuk dalam Ramadan, saya ada baca tajuk puasa. Ambil daripada kitab Hidayatus Sibyan tu, dia ada tajuk puasa, dia ada tajuk zakat, dia ada tajuk haji. Mana ibadah ada ke-4-4. Dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, pekohnya ada 4 tajuk, sembahyang, puasa, zakat, haji. Di awalnya tetap bicara bab akidah, bab tauhid. Dia gitu. Kitab pekoh, tapi di awalnya bicara tauhid. Sebab apa? Sebab perintah-perintah dalam pekoh ni, perintah semayang, puasa, diperintahkan kepada segala hamba yang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Semayang tiang agama betul, tapi tiang agama dipacok atas tapak agama akidah. Adik gitu. Semayang tiang agama kita maklum, hak Nabi SAW bersabda, as-salah imaduddin, faman tarakaha faqad hanamaddin. Bermula sembahyang adalah tiang agama. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang meruntuhkan agama. Sembahyang tiang agama, tiang nak pacok di mana? Di pacok di tapak. Tapaknya apa dia? Akidah. Walaupun sembahyang kita maklum, kewajipan sembahyang difardukan ketika Nabi belum lagi hijrah ke Madinah. Adapun puasa selepas Nabi hijrah ke Madinah. Duduk Madinah 2 tahun, tahun yang kedua disyariatkan puasa, dan di tahun yang sama disyariatkan zakat. Masuk tahun yang ke-6 disyariatkan haji. Tahun yang ke-6 disyariatkan haji. Tahun yang ke-6. Sembahyang sahaja dalam rukun Islam kitanya disyariatkan ketika Nabi duduk Mekah lagi, belum lagi hijrah ke Madinah, pada malam Isra' dan Mi'raj, setahun lebih sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Ketika Isra' dan Mi'raj, umur Nabi kita 51 tahun 8 bulan 13 hari. Ketika berlaku Isra' dan Mi'raj, setahun lebih sebelum Nabi hijrah ke Madinah.
Tetapi walaupun sembahyang tu difardukan ketika Nabi masih lagi berada di Mekah, belum lagi hijrah ke Madinah, tetapi ketika tu Nabi jadi Rasul hampir 12 tahun. Hampir 12 tahun. Sebab setahun lebih je sebelum Nabi hijrah ke Madinah berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, difardukan sembahyang. Jadi kefarduan sembahyang ni Nabi jadi Rasul hampir 12 tahun. Kalau kita balik kepada tempoh keseluruhan, Nabi menyampaikan agama 23 tahun. Ini kita maklum ni. Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun. Jadi capur 23 tahun. 23 tahun Nabi menyampaikan agama. Kalau kita bahagi dua, 11 tahun setengah. Kalau bahagi dua lah, 11 tahun setengah. Difardukan sembahyang ketika Nabi menyampaikan agama hampir 12 tahun. Berarti kefarduan sembahyang sudah masuk di sepermulaan separuh yang kedua. Kan tak ni? Hak puasa duduk Madinah 2 tahun dengan zakat sekali. Haji duduk Madinah 6 tahun difardukan haji. 6 tahun capur Mekah 13 tahun, 19 tahun Nabi menjadi Rasul, barulah difardukan haji. Tapi walaupun difardukan sembahyang itu di Mekah, tetapi kalau Nabi menyampaikan agama 23 tahun, dia sudah pergi kepada separuh yang kedua, difardukan sembahyang tiang agama. Separuh yang pertama hak Nabi menyampaikan sebahagiannya adalah pembicaraan berkaitan dengan akidah. Itu termasuk dalam separuh yang pertama. Ini hak agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak balik pada agama sebagaimana hak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata nak balik kepada agama, contohnya kononnya kita nak balik kepada agama, tapi agama kita sembahyang puasa saja, akidah tak cara, itu bukan agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan agama yang berdatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama kita gitu tu, sembahyang puasa, akidah tak peduli. Itu jalan yang bid'ah. Kalau kita nak bicara bid'ah ni Nabi bawa agama, akidah, kemudian sembahyang. Kita kata nak agama, sembahyang, akidah kita tak peduli. Itu dipanggil jalanan bid'ah, jalanan yang tidak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni bid'ah hak sesat ni. Ni nak bicara molek. Kemudian bicara akidah, terkadang bila sebut kata bicara akidah, kita kadang-kadang beranggapan akidah memanglah kita dak bicara akidah warna, kita duk ngapa rukun iman sokmo-sokmo dah, kita duk ngapa rukun iman sokmo-sokmo dah, tak bicara akidahnya apa. Kita ngapa rukun iman tu hak peringkat mula-mula budak-budak. Kemudian kita kena memastikan bahawa tiap-tiap rukun iman yang kita duk ngapal tu kita lengkapkan. Sebab apa? Sebab tiap-tiap satu rukun nak lepas dia, nak luluh dia, panjang pula pembicaraan. Beriman dengan Allah, itu tajuk. Nak dipanggilkan beriman dengan Allah tu macam mana? Kena panjang ngaji. Beriman dengan malaikah, satu tajuk. Tapi nak dipanggilkan beriman dengan malaikah ni setakat mana? Kalau kata beriman dengan kitab tu satu tajuk. Tapi beriman kitab tu setara mana sah kita beriman dengan kitab? Beriman dengan rasul, beriman dengan hari kemudian, beriman dengan qada dan qadar, itu satu tajuk. Beriman dengan qada dan qadar, segala-galanya baik dan jahat, baik iman dan ta'ah, jahat, kufur dan maksiat adalah qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Tu panjang bicara tu.
Untuk memastikan kita sah beriman dengan rukun iman yang keenam, qada dan qadar, panjang situ. Hak di qada qadar ni lah hak paling banyak terpesong. Terpesong di qada dan qadar, tak ada benda dah lah. Sebab itu rukun iman, rukun. Beriman dengan malaikat, comel. Beriman dengan kitab, dengan rasul, comel. Beriman dengan hari kiamat. Tapi qada dan qadarnya tak lulu. Tak lulu lah, sebab itu rukun. Ginilah contoh kita semayang. Rukun ada 13. 12 comel. Satu je tak jadi. Panggil semayang tak tu? Tak panggil semayang dah. Satu je hak tak jadinya. Hak 12 rukun lagi tu comel. Tak panggil semayang dah. Sebab nak sah satu-satu perkara lengkap rukun barulah sah. Kemudian tiap-tiap rukun tu nak lengkapnya macam mana pembicaraan. Itu cerita rukun iman lah. Kalau kita cerita rukun semayang gitu juga. Kita duk ngapa rukun semayang ada 13. Tu ngapa? Nak sah rukun niat berapa syarat dia? Nak sah rukun takbir berapa syarat dia? Nak sah rukun Fatihah berapa syarat dia? Nak sah rukun rakaat berapa syarat dia? Setakat kita bilang rukun 13 itu budak umur 6-7 tahun. Hak tu mula-mula kita ajar ke anak kita ngapa rukun lah dulunya. Kemudian kita kena ajarlah untuk syarat untuk sah tiap-tiap rukun. Sama juga dengan ngapa rukun iman yang 6 perkara. Hak tu memang perekat budak-budak sungguh. Perekat mula-mula sungguh. Kemudian kita kena benda ni huraikan, perjelaskan untuk sah tiap-tiap satu rukun iman tu. Hak tu utama sekali rukun iman yang keenam, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lengkap keenam rukun iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Apalah, pergi pada perintah-perintah semayang, perintah-perintah puasa. Dalam ayat-ayat Al-Quran, dia akan memulai dengan alladzina amanu, barulah wa amilus solihat. Itu kita maklum sangat-sangat. Alladzina amanu wa amilus solihat. Dimulai dengan alladzina amanu. Mereka-mereka yang beriman, bukan mereka-mereka yang Islam. Itu kena faham molek tu. Islam lain, iman lain. Rukun Islam lain, rukun iman lain. Perkara yang membatalkan Islam lain, perkara yang membatalkan iman lain. Orang Islam tidak semestinya beriman. Orang beriman terkadang ada yang tidak Islam. Itu kena ngaji molek lah tu. Kalau orang Islam tetapi tidak beriman, kita maklum munafik. Macam Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay adalah orang Islam yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Abdullah bin Ubay apabila dia mati, ditajhizkan, disempurnakan jenazah Abdullah bin Ubay dengan hukum Islam, dengan hukum agama lah. Mandi kapan, sembahyang ke bumi. Bahkan Abdullah bin Ubay dikapankan dengan jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pun nak pergi sembahyang, cuma turun ayat melarang Nabi sembahyang jenazah Abdullah bin Ubay. Kenapa disembahyang? Sebab Abdullah bin Ubay orang Islam tetapi tidak beriman. Mana Islam dan iman dia tidak berlaziman. Tidak berlaziman dengan bahawa orang Islam pasti beriman. Tidak. Islam lain, iman lain. Islam bermula daripada mana? Islam adalah taba'an li abawai. Islam bermula daripada mak ayah. Kita mempusakai Islam daripada mak ayah. Dia panggil Islam baka, dia panggil. Bila mak ayah kita Islam, maka kita anak ni automatik dihukumkan sebagai orang Islam. Sehingga kan kalaulah anak tu mati dalam perut ibu 6 bulan ke atas, jenazah anak tadi ni diuruskan sebagaimana orang mati tua-tua tu. Mandi, kapan, sembahyang dan ke bumi. Kenapa? Sebab anak tu Islam. Islam kok mana dia mati dalam perut pun. Dia mati dalam perut kan tak dah keluar. Islam yang diwarisi daripada ibu dan ayah dia. Apa Islam yang diwarisi.
Adapun imam tidak. Imam tidak warisi. Iman kepercayaan hati masing-masing dengan enam rukun iman. Dalam nasyid ada kan? Islam warisi, imam tidak warisi. Begitulah. Jangan kita faham, saya orang Islam. Betul lah. Orang Islam. Tak tahu apa satu pun orang Islam. Sembahyang pang tak pernah pun orang Islam. Tubuh penuh dengan tatu pun orang Islam. Sebab mak ayah di Islam. Mati jenazah diuruskan sebagai orang Islam. Iman macam mana? Iman lain. Itu orang tak sembahyang. Orang sembahyang sekalipun itu zahir Islam. Iman macam mana? Lengkap tak ke enam rukun iman? Terutama sekali rukun yang kena lengkap ke tak? Tak panggil orang beriman. Islam memang dah ada orang Islam. Islam hak warisi daripada ibu bapa, tapi iman orang kita faham kau, kita orang Islam beriman lah. Jangan duk faham kau tu. Orang Islam lain, orang beriman lain. Jadi dimulai dengan allazina amanu, barulah wa amilus solihat. Mereka yang beramal soleh, taat zahir, taat batin. Taat zahir itu fiqh, taat batin itu tasawuf. Allazina amanu itu iman, akidah, tauhid. Kemudian barulah wa amilus solihat. Kita dah baca semua kan? Wal asri kita baca surah wal asri, kita baca surah-surah ayat cerita bab syurga. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan mereka ini syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jazaohum, balasan kepada siapa? Alladzina amanu wa amilus solihat. Wa amilus solihat ni fiqh tasawuf, tapi bukan fiqh tasawuf saja, dimulai dengan alladzina amanu. Kalau kita dah baca semua dalam surah lam yakunil ladzi itu kan. Kemudian Nabi, Allah Ta'ala perintah ke Nabi kita supaya beri khabar gembira dengan syurga. Beri khabar gembira dengan syurga. Hak dalam ayat Allah Ta'ala perintah ke Nabi, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya Muhammad, beri khabar gembiralah oleh kamu ya Muhammad. Beri khabar gembira kepada siapa ni? Akan mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa balasan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi khabar gembira dengan syurga ni kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh tu kepada sembahyang, di antara amal soleh. Tapi dimulai dengan mereka yang beriman. Sebab tu dalam kitab ni Allah Ta'ala yang memfardukan sembahyang atas segala hambanya yang mukmin, laki-laki dan perempuan. Ni kena letak molek, kena atur molek. Tak kena letak, tak kena atur. Tak ada agama kita, walaupun nampak sembahyang puasa. Kita bawa keluarga kita pula, kita perasan macam agama dah. Tak juga. Kita bawa pada keluarga kita sembahyang puasa, sembahyang puasa. Sembahyang sunat pun rajin, puasa sunat pun rajin, ngaji Quran pun rajin, berzikir pun rajin, bersopan, baik, taat pada ibu bapa, tak buat kosi-kosi, tak ada pengahuduh-huduh. Tapi bab iman, bab akidah, kita sebagai ibu bapa, kita tekan ke tak? Kita tak peduli sebab kita pun tak tahu. Kita pun tak kenal agama, kita faham agama ni sembahyang. Kita faham agama ni mai sejid berjemaah tu je agama. Orang panggil apa ni? Tak kenal agama orang panggil. Macam mana kita nak bawa agama dalam diri, nak bawa agama dalam keluarga kalau kita sibuk tak kenal agama. Jadi dimulai dengan iman, pergi pada sembahyang. Sembahyang tiang agama. Sebab itulah kalau kita kiralah orang tua-tua kita, kalau bab agama ni, kalau dia belajar tak lari daripada dua lah, sifat 20 bab sembahyang, sifat 20 bab sembahyang. Orang tua-tua kita ngaji tak banyak mana, tak macam kita ada kuliah tiap-tiap malam, ngaji tak banyak mana. Tapi kalau tengok dia belajar sifat 20, belajar bab sembahyang,
Sifat 20, lepas tu belajar bab semai 2 tu. Orang kita learn ni goh lah bunyinya. Kuliah ada tiap-tiap malam, kuliah maghrib. Tiap-tiap malam goh. Kadang-kadang program besar-besar. Mana sehu-sehu. Tapi ada tak sifat 20? Tak ada lagi. Ada tak bab semayang? Tak ada lagi. Dan yang duk cerita tu gapo dia? Ni sekarang. Nampak macam goh, nampak macam meriah, nampak macam banyak kuliah agama, tapi tapak agama sifat 20 tak ada. Tiang agama semayang tak ada. Semayang tu semayang lah, kita dah pusing dah semayangnya. Sebab kita cerita di masjid, tak ada orang main masjid tak semayang. Orang main masjid ni semayang belaka, tapi semayang mana? Semayang mana? Semayang tiang agama. Tiang ni kena faham molek, kena reti molek tiang ni. Tak boleh nak buat ikut dang sebab tiang. Semayang kita macam mana? Berpandu pada ilmu atau berdok? Tak pergi semayang. Baik. Tapi makna goh lah dengan majlis ilmu. Tapi sifat 20 tak ada, bab semayang pun tak ada. Orang dulu ekah je tak ngaji banyak, tapi bab sifat 20 ngaji sama. Bab semayang duk ngaji sama. Sebab takmuhlah kita ni hanya Islam pada zahir je lah. Islam pada zahir. Islam lah. Semayang tak tinggal. Islam tu tiang agama. Tapi semayang sebenar ke tak? Lepas tu semayang zahir. Akidah ada ke tak? Dia panggil apa? Islam hanya tinggal hak zahir. Islam hanya tinggal pada agama. Hanya tinggal pada nama sahaja. Tapi beragama Islam ke tidak? Tidak. Nak beragama ni kena lengkap Islam, iman dan ihsan. Ni kita kena betul molek lah. Dia syaitan ni, kalau kita tengok dalam kitab Minhajul Abidin, macam mana syaitan menipu daya anak Adam. Satu peringkat, satu peringkat, satu peringkat, satu peringkat. Mana kalau kira pekerja yang dedikasi sungguh, syaitan lah. Ada dengar cerita syaitan mengular, tak mengular? Ada mengular panggil. Mengular gitu nah. Ada cerita syaitan curi tulang, ada. Oh, dedikasi kerja sungguh. Syaitan tidur dak, letih dak, lapar dak. Dah. Ni ujian besar kita ni. Kita tak nampak syaitan, syaitan nampak kita. Kita ni banyak cuai, banyak lala. Syaitan dedikasi tugas dia nak menyesatkan anak Adam. Kita kadang-kadang letih, syaitan tak letih. Kita mengatuk, syaitan tak mengatuk. Ada ni. Dok goda kita ni. Sebab itulah kita dok baca sama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca sama ta'awuz, kita minta berlindung dengan Allah. Kenapa minta berlindung dengan Allah? Makna kalau kita tanpa ni perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa taala, beratlah kita. Sebab tu kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala sama-sama. Kada sampai satu peringkat kita ni tinggi dah makam dengan Allah, auzubillah tak baca dah, beres dah. Tak baca dah. Ada. Tetap ta'awuz, baca auzu tetap kita baca. Sebab kalau kira-kira kau tanpa perlindungan Allah kau, cuma nak cerita dalam kitab Minhaj ni dia banyak, dia seperingkat syaitan. Ni sebagai contoh, kitab Minhaj panjang dia cerita. Kalau kita lah hak tak semayang bang, syaitan kau dia tak semayang bang lah kitanya. Tapi syaitan ni dia punya godaan dia tak berhenti sekara. Tak semayang saja tak jadi. Tak semayang saja tak jadi. Puasa pun jangan. Tak jadi kok. Boleh dua-dua dah ke dianya. Orang tu semayang tak, puasa tak. Tak setakat tu, kena berjudi. Kena minarau. Tu syaitan. Bayangkan orang kafir. Orang kafir. Orang kafir ni, orang dia dah. Orang kafir ni, orang dia dah. Syaitan lah. Kekal neraka selama-lama kalau mati kafir. Tapi syaitan lepas ke tak? Tak lepas. Dia tak puas hati orang kafir ni kafir saja. Dia nak suruh kafir ni berjudi, nak suruh kafir ni berzina, nak suruh kafir ni minarau. Sebab orang kafir berjudi, berzina, minarau, itu seksaan tambahan tu di dalam neraka.
Hak kafir tu kafir lah, seksaan neraka kekal. Tapi dia judi, seksaan lain. Dia minarak, seksaan lain. Dia berzina, seksaan lain. Padahal lok tu biarlah tak kenalah berjudi, berzina, menaruh tu jadi baik kot tu contohnya. Tak boleh, syaitan tak boleh. Kafir saja tak padang. Pada ni. Padahal tak payah dah kalau kira orang dia dah. Tu syaitan. Hak kafir saja tak padang lagi. Sebab orang yang kafir dia buat kejahatan lain, dia seksaan tambahan. Innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yaksibun. Orang kafir dan dia menghalang jalan agama Allah, nescaya kami akan tambah seksaan melebihi seksaan hak kafir dia tu. Dia kafir sekara, dia halang kerja agama Allah, macam Abu Lahab. Macam Abu Talib, dia kafir tapi tak halang agama Allah. Macam Abu Lahab, dia kafir serta dia halang agama Allah. Allah akan tambah azab. Mana pun azab halang agama Allah, azab lain lebih daripada azab dia kafir. Gitu. Makna kalau dia berjudi, azab lain. Kalau dia minarak, azab lain. Kalau dia berzina, azab lain lebih daripada azab kerana dia kafir. Tapi syaitan dengan kafir, dia padang dengan kafir, tak apa. Nak jadi orang jahat, nak jadi bunuh orang. Bunuh orang, azab lain pula. Tu syaitan. Dengan grup dia pun dia tak kompromi. Sama itulah kita orang Islam pula. Lagilah dia ni. Tapi nak cerita ni, syaitan tak semayang kitanya. Godaan dia lah. Siapa masa tak boleh kena, tak boleh pesen ni pasal orang-orang mati hok kita kenal ni. Kita kalau mati macam mana lah mayang bandok mari lintasan. Sebab tiap-tiap anak Adam ni Allah Ta'ala jadikan dua. Satu, malaikat yang bernama mulhimun. Satu, syaitan yang bernama waswasun. Dua, tiap-tiap anak Adam. Malaikat yang bernama mulhimun ni dia duduk cetuh kebaikan. Jadi hok tok semayang ni mari terlitah di hati. Kena semayang ni. Mari mana tu lintasan? Tu mari daripada malaikat mulhimun lah. Tapi tak lekat lah cetusan tu. Sebab boleh ke syaitan sama. Tapi cetusan malaikat mulhimun ni mari sama. Slow. Lama-lama kau makan. Kau banyak lah maknanya. Mula-mula tu mari terlitah. Berat tak semayang ni kalau mati. Lepas tu boleh ke syaitan. Dulu apa waktu tu? Makin hilang waktu tu. Tapi bila mari kau kuat kau makan orang panggil. Kau jadi nak terima dah ni hak cetusan kebaikan malaikat ni. Lepas tu sampai masa dia pun turut hak cetusan baik ni, dia pun semayang. Ni panjanglah cerita dia. Kemudian dia semayang ni, syaitan pun serendar. Dah serendar. Syaitan dah undur. Semayanglah. Tapi tak payah belajar lah. Dah semayang mudah je kan. Mayang tak belajar pula dah. Ada ni. Semayang. Belajar semayang pun tak. Belajar akidah pun tak. Dia lagi boleh ke syaitan lagi tu. Kalau sebut kata belajar semayang. Belajar hak semayang. Macam budak-budak je. Tengok budak-budak tak sekarang tu. Tak mahu belajar semayang. Nak semayang rajin. Ada ni. Lama-lama cetusan semayang tanpa ilmu ni panggil semayang kedok ni kena belajar. Kita pun mari nak belajar. Gilah sejid surah nak belajar. Gi majlis surah nak belajar, tak ada sekelas pun ajar bab semayang. Kita pun tak dulu tunggulah biar pun tak ada kelas bab semayang pun. Mula nak belajar semayang tapi tak ada belajar semayang. Guna pula. Nak belajar dah tu tapi tak kena pula dah. Dia buat alasan orang masjid tu tak ajar bab semayang. Kita mari masjid asal tujuan niat kosaknya nak belajar bab semayang. Dan nak orang masjid tak ada kelas bab semayang. Nak guna apa? Pergi cari masjid lain. Kenapa nak tunggu situ? Dok tunggu situ. Ceramah je. Bab semayang kosak asal main masjid, hilang dah belajar bab semayang. Ada benda? Lama-lama tak jadi pesen ini, mari nak belajar semayang ni. Kena cari kelas lain, masjid lain lah ni. Dia pun carilah tempat lain belajar bab semayang. Comel lah semayang dia nya.
Tapi akidah belajar ke dak? Dak pula. Tak ada apa kok. Boleh ke dia? Belajar dua-dua. Bab semayang pun belajar, bab akidah pun belajar. Tasawuf belajar ke dak? Ikhlas ke dak semayang tu? Belajarlah tasawuf. Cukuplah tiga-tiga. Semayang pula comel, pekoh apa semua. Dan comel ni pula, mari pula ada comel. Orang tengok, semayang molek. Semayang molek pula dah. Nak tunjuk kat orang pula dah. Ilmu ada ni. Tengok tu semayang, tak pandai semayang. Tengok kau tu, tak pandai semayang. Aku je hok pandai. Mari pula ujuk. Mari pula takabur. Riak kita lah. Akhirnya kita pun tak semayang kat orang lah. Main sunat, main rumah. Main rumah. Lepas daripada riak. Main sunat. Main sunat memang afdal di rumah. Main sunat di rumah. Tak ada riak. Main sunat molek-molek. Kalau orang lain, kalau di rumah tak ada semayang, aku ni kalau di rumah pun jadi semayang. Ujuk pula dah timbulnya. Dia cerita selapis. Kalau ilmu tak ada, jadi bola dia lah. Kalau ilmu tak ada, jadi bola. Jadi mainan syaitan dia. Semayang tanpa ilmu, mainan syaitan. Kadang-kadang bukan semayang wajib ni. Semayang qiyamul lail. Qiyamul lail. Tapi qiyamul lail pun akidah tak mana hala. Ilmu fadha'in fiqh pun tak mengaji. Ilmu fadha'in tasawuf pun tak mengaji. Tak ada amal agama. Wa qiyamul lail. Senyum je syaitan. Ada benda. Ini peringkat-peringkat syaitan tipu daya anak Adam. Kemudian pula kita dalam keadaan jauh daripada agama. Kita jangan faham jauh agama ni nak semayang bang tu. Orang semayang bang pun tak ada ilmu akidah, tak ada ilmu fiqh, tak ada ilmu tasawuf du'ai, jauhlah daripada agama. Tapi kadang-kadang kita jauh daripada agama, kita buat ibadat cara kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati kita berasa lega. Hati kita berasa okey. Mana kalau mati gak kita kata gak dak using dah. Pejam rapat mata. Sebab apa? Sebab kita rasa bekalan kita cukup dah. Mari mana berasa sedap? Mari mana? Asyik dengan ibadat sembahyang, asyik dengan ngaji Quran, asyik dengan berzikir, asyik dengan haji dan umrah. Asyik dengan haji dan umrah, duit tak kira. Duit tak kira. Banyak mana pun belanja nak pergi Mekah, tengok Kaabah je hilang dah belanja tu. Habis. Asyik. Sampai ke artis pun balik nak pergi Mekah pula, dia kata kat gigi lepas dia ni. Sebab apa? Asyik dia kata. Duduk dalam Masjidil Haram, tengok Kaabah. Artis. Dia pergi Mekah, orang uguk dia. Uguk kan mung ni kalau pergi Mekah sesak. Tak jumpa pitu mung ni. Sebab dia berat sangat. Hak jenis danduk. Bukan jenis nyanyi biasa ni. Hak jenis danduk. Faham danduk ni galak punggung. Hak danduk ni. Jadi nak pergi Mekah, orang uguk dia. Mung ni jahat sangat lah maknanya. Mung ni kalau pergi Mekah sesak mung dia begitu. Kan ada orang kan sesak Mekah kan. Dia pergi Mekah dia balik, tak ada sesak dia kata. Lepas tu dia berasa asyik. Suka pula dengan Mekah. Nak pergi pula dia kata. Lepas tu dia nak buat konsert di Johor. Konsert tu dia batalkan, tidak dibenarkan. Dia mana? Ujian daripada Allah. Ujian dari Allah. Bunyi dah orang di Mekah ni kan. Dia nak buat danduk di Johor, danduk yang tidak dibenarkan, dia kata ujian daripada Allah. Kan kelah tu kan. Tak marah tak apa, ujian daripada Allah. Tapi dia kata dia asyik duduk Mekah, nak pergi pula. Tahu tak puak-puak kafir Quraisy ketika Kaabah penuh dengan ratus-ratus berhala, di manakah tempat kafir Quraisy kalau dia serabut, kalau dia ada masalah, di manakah mereka duduk? Di Kaabah tu lah. Orang kafir Quraisy kalau dia ada apa-apa hak, serabut ke apa ke, tempat dia cari ketenangan ada di Kaabah. Tempat je ketenangan ada di Kaabah. Dia pun akan jadi tenang. Hak serabut tu siapa buat? Syaitan. Apa jadi tenang? Duduk kat Kaabah. Padahal dia kafir, dia syirik. Sekitar Kaabah di bawah ratus-ratus berhala, tapi dia dapat keasyikan ketika tengok Kaabah. Mari mana semua tu? Mari dia bersyaitan belakang. Syaitan perdaya. Hak syaitan perdaya dengan keasyikan rupa ibadah ni.
hak tu supoh Azazil. Azazil minta dengan Tuhan tempoh masa. Tuhan pun beri tempoh masa pada Azazil ila waktu maklum, kepada waktu yang ditetapkan sampai kiamat, dipanjangkan umur. Maka Azazil pun berjanji depan Allah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata Azazil, oleh kerana engkau telah meletakkan aku sesat. Azazil pun tahu sesat dia tu qada Tuhan. Ni kita semayang bang, perkara jahat qada Tuhan pun tak tahu, hukum imam pun tak lulu. Hak jahat qada Tuhan juga, mana mungkin. Azazil pun tahu hak jahat tu qada Allah. Kita tak tahu tu rukun iman keenam, baik jahat qada Allah. Tapi Azazil ni salah dia betul mana? Dia butuh Tuhan hak benda jahat dia tu. Dia butuh Tuhan. Oleh kerana engkau yang meletakkan aku sesat. Sebab tu kalau orang kita ni berapa budak mayang qada Tuhan, Azazil ni sandar ke Tuhan benda jahat contohnya guana ni main dadah qada Tuhan, yang dak sandar Tuhan tu haram, dosa besar. Dia kata Tuhan belaka tu pegangan cakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kita. Tapi Azazil berbutuh Tuhan sesat dia tu. Oleh kerana engkau menetapkan aku sesat, dia salah Tapi ikut ke mana pun Azazil tahu sesat itu qada Allah. Kita beratnya tak tahu pun hak jahat tu qada Allah, tu lagi berat tu. Oleh kerana kau telah meletakkan aku sesat, maka aku akan menghiasi akan mereka yang ada atas muka bumi. Menghiasi macam mana? Bendanya salah, bendanya maksiat, kita rasa molek. Dan aku akan menyesatkan sekalian anak Adam ada atas muka bumi ni, melainkan hamba engkau ya Allah hak mukhlasin, yang disucikan oleh Allah daripada kesyirikan, yang disucikan oleh Allah daripada kemaksiatan batin. Itu sahaja yang Azazil kata, dia tak boleh nak sesat. Siapa mukhlasin? Orang yang ada akidah. Siapa mukhlasin ni? Orang yang ibadah zahir dia sempurna. Siapa mukhlasin? Orang yang hati dia baik, tak ada sifat-sifat cela. Itu mukhlasin. Hak ni je syaitan tak boleh nak perdaya. Azazil dia ngaku dah hak ni tak boleh nak perdaya. Tapi Azazil dijanji la uzayyinanna lahum fil ard. Ni ingat molek. Dia akan memperelokkan, dia akan menghiasi. Benda tu benda maksiat tak betul pun, tapi kita rasa macam asyik. Semayang tanpa akidah tak terima, tapi berasa asyik. Ngaji Quran tanpa akidah tak terima, berasa asyik. Berzikir tanpa akidah tak terima, kita berasa asyik. Pergi Mekah tanpa akidah tak terima, tapi berasa asyik. Bagaimana asyik itu? Syaitan akan perelokkan, biar rasa macam ya dah aku ni apa dia lagi salah. Semayang pun rasa sedap, ngaji Quran pun rasa sedap, berzikir pun rasa sedap, duduk Mekah pun rasa sedap. Apa lagi? Betul dah tu. Masa apa yang perhiasan? Walau dia duduk dalam keadaan maksiat sebesar-besar kedarkaan, akidah tak ada, itulah sebesar-besar maksiat, itulah sebesar-besar kejahatan. Maya bang pun bukan tak terima tu, tapi rasa hati macam mana? Bagaimana rasa sedap dalam keadaan kita derhaka? Ini mari daripada Azazil, dia akan memperelokkan bendanya salah, tapi rasa macam okey je. Ini syaitan, macam-macam cara dia buat. Betul tak? Nak kat pangkalnya, nak jadi mukhlasin, orang yang disucikan oleh Allah, balik pada ilmu. Orang yang disucikan daripada kesyirikan, akidah kena molek, ibadah zahir kena molek, hati kena baik. Jangan molek kok zahir je. Semayang comel pekah, puasa comel pekah, ngaji Quran comel dengan ilmu Quran, tapi hati riak, ujub, takabur. Hak syaitan tu. Ini hak syaitan belaka ni, hak diperdaya oleh syaitan. Maknanya kita kena kemah molek ilmu, kemudian minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tak ada ilmu yang boleh mempertahankan diri, maknanya jadi bola. Ikut orang nak buat, kita ada ni. Contohlah kalau kita ni orang kengir, boleh buat dia orang macam-macam, kita nak lawan tak boleh. Sebab kita tak ada ilmu mempertahankan diri. Kena ada ilmu. Tapi kalau ada ilmu mempertahankan di ilmu agama cukup. Tapi kalau sombong, bahang dia orang juga. Sombong sangat. Memanglah ada ilmu mempertahankan diri, tapi sombong sangat, orang tak padang bahang seorang, dia pakat bahang ramai-ramai. Kena juga. Sebab apa? Ilmu mempertahankan diri ada, tapi sombong pun nak kena juga. Tapi kalau ilmu mempertahankan diri tak ada, kata dia orang, kita ni bully dia orang, sama juga ilmu agama.
Kalau ilmu agama tu tak ada, kata dia iblis je lah, kata dia syaitan je. Ilmu agama ada, jangan sombong. Minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun ilmu banyak sekalipun, tak selamat. Tapi ikut mana-mana pun, kena kita melengkapkan. Ilmu atau wajib tetap dah. Wajib ijma' ulama'. Tak ada khilaf, hak belajar asas-asas fardu ain. Tak adalah. Sebab 20 ke, bab semayang ke. Jadi, Allah Ta'ala jadikan sembahyang ni tiang agama. Kemudian, mereka yang memelihara sembahyang dengan sempurna rukuk dan sujud dan bacaan, sembahyang itu akan jadi nur cahaya, dan sembahyang itu akan jadi kafarah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita, dosa yang kecil. Orang yang pelihara sembahyang dengan menyempurnakan rukuk, dengan menyempurnakan sujud, tu contoh dia, dengan menyempurnakan bacaan, sembahyang tu akan jadi nur, dan sembahyang tu akan mengkifaratkan dosa kita. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man hafaza 'alaiha kanat lahu nura wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Sesiapa yang pelihara sembahyang, ada sembahyang itu akan jadi cahaya, akan jadi dalil dan kejayaan, kelepasan pada hari qiyamah. Si orang yang memelihara sembahyang, diperintah kepada kita adalah hafizu ala salawati was salatil wusta. Pelihara oleh kamu atas sembahyang 5 waktu dan sembahyang asar. Diperintah pelihara sembahyang. Pelihara sembahyang ni pula kita kena faham molek lah. Pelihara sembahyang ada pelihara yang wajib, ada pelihara yang sunat. Pelihara yang wajib ni asas-asas dia lah, itu pelihara yang wajib. Kemudian hak sunat-sunat kita kena pelihara juga, hukumnya adalah sunat. Pelihara rukun dan syarat bagi tiap-tiap rukun, pelihara tu wajib. Pelihara sunat-sunat ab'ad ke hai'ah ke, pelihara tu sunat. Kita pelihara dengan bahawa pastikan solat tu dalam waktu. Sebab sembahyang ni kefarduan dia kitaban mauquta, kefarduan yang ada waktu dia. Waktu masuknya ada, waktu keluar, waktu habisnya ada. Jadi pelihara sembahyang wajib kepada kita pastikan sembahyang tu kita tunaikan dalam waktu yang ditetapkan oleh Allah. Itu wajib. Wajib kita pelihara sembahyang dengan bahawa kita letak pastikan sembahyang kita dalam waktu yang ditetapkan oleh Allah. Itu pelihara yang wajib. Kemudian kita pelihara sembahyang dengan makna kita solat awal waktu, itu pelihara yang sunat. Itu pelihara yang sunat. Solat di awal waktu, itu pelihara yang sunat. Solat di dalam waktu, itu pelihara yang wajib. Ada ni. Solat dalam waktu, itu pelihara yang wajib. Solat di awal waktu, itu pelihara yang disunatkan. Sebab solat di awal waktu itu fadilah. Itu pahala kepada kita. Tapi bukan pahala wajib, pahala sunat. Pelihara pun hukumnya sunat. Kadang-kadang kita faham pelihara sembahyang hanya sekadar sembahyang awal-awal. Baguslah. Hanya sekadar sembahyang berjemaah. Baguslah. Tapi pelihara wajibnya mana? Pelihara rukun, molek. Syarat rukun, jaga molek. Pelihara berjemaah, baguslah, fardu kifayah. Tetapi pelihara syarat berjemaah, fardu ain. Kena faham molek bab syarat berjemaah. Nak berjemaah kena reti molek muafiq masbuk contohnya. Itu pelihara yang wajib. Kita sentiasa berjemaah, itu pelihara yang fardu kifayah. Atas pandangan kata fardu kifayah lah. Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, berjemaah atas orang lelaki sunnatun muakkadah, sunat kuat untuk, bukan fardu kifayah pun. Kemudian kita pelihara syarat berjemaah tu, itu pelihara yang wajib kepada kita. Tapi kadang-kadang tak, dia hanya pelihara semayang, dia faham masa waktu semayang, masa waktu semayang. Hukum akal tak cara, bang akidah tak cara, tu bukan panggil pelihara semayang tu. Tak panggil pelihara semayang. Sampai peringkat kadang-kadang dia tak peduli dah kewajipan-kewajipan yang lain. Semata-mata pelihara solat awal waktu. Kalau dia di awal waktu tu dia sudah jerembung ataupun mana pun ni, jerembung dengan tugas contohnya, dia orang kerja, terima tugas daripada majikan, terima
janjian amanah daripada majikan, kena kerja masuk tahun ini, rehat tahun ini. Tapi rehatnya pukul 2. Pukul 2 Zuhur banyak dah. Tapi itulah hak amanah yang diterima. Dan dijanji akan ikut jadual kerja ditetapkan. Tunaikan amanah janji itu hukumnya wajib. Tetapi tak peduli hak wajib ni. Dia tinggal juga tugas dia. Dia tinggal juga janjian. Sebab apa? Dia kata dia takut kepada Allah. Sebab tu bila panggil dah hayya 'alas salah, kena tinggal. Takut kepada Allah Ta'ala. Tu bila panggil hayya 'alas salah. Ini bukan takut kepada Allah. Takut kepada Allah macam mana? Dia tinggal hak wajib, tunaikan amanah dan janji. Kono-kono dia nak kerja hak sunat, solat waktu. Itu panggil takut ke Tuhan. Tak tu orang berani. Sebab nak takut ke Tuhan kena ada ilmu. Nak takut ke Tuhan kena ada ilmu. Lepas tu dalam kitab Minhajul Abidin, wajib dahulukan ilmu atas ibadah kerana 2 sebab. Yang pertama, supaya ibadah yang kamu lakukan, kata Imam Ghazali, jadi berhasil dengan bahawa ada akidah, dengan bahawa ibadah yang kita lakukan betul dengan garis dan selamat. Mana apa? Tak ada riak, tak ada wujud, tak ada takabur. Selamat daripada perkara yang membatalkan pahala ibadat. Satu laginya, wajib dahulukan ilmu atas ibadah supaya takut akan Allah sebenar-benar takut. Sebab apa? Sebab innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut akan Allah adalah mereka yang berilmu. Tapi kalau orang jahil, hak wajib ditinggal. Kono-kono sebab takut ke Tuhan, nak sembahyang awal waktu. Sembahyang waktu sunat. Tunaikan amanah, tunaikan janji wajib. Takut ke Tuhan tu, tinggal hak wajib kena buat benda sunat. Takut ke Tuhan. Tapi dia kata takut Tuhan lah, dia kata. Saya dah takut pada boh. Saya dah takut pada majikan. Saya dah takut pada tokel, dia kata. Saya takut pada Allah. Dalam keadaan dia tidak menunaikan amanah dan janji. Itu panggil takut ke Tuhan. Ini ada orang pesan gini. Itu bukan orang takut ke Tuhan, dan itu bukan orang pelihara sembahyang. Dia kena faham mana pelihara hak wajib kepada kita, mana pelihara hak sunat kepada kita dalam sembahyang ni. Orang pelihara sembahyang yang pertama, dia pelihara hak wajib. Itu yang pertama. Walau pergi kepada pelihara hak sunat. Sembahyang hak seumpama ni lah sembahyang yang lengkap rukun dan syarat bagi sembahyang ni. Sebenarnya akan jadi nur, akan jadi cahaya, dan sebenarnya akan mengkifaratkan, menghapuskan dosa-dosa kita yang kecil. Dosa-dosa yang kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Kemudian ditambah lagi tak pula, Tuhan yang menyuruh kita dengan sembahyang. Tuhan yang menyuruh kita dengan sembahyang dan menegah ia Tuhan akan segala barang yang ditegahnya sebesar-besar dosa yang besar, yakni segala dosa-dosa yang besar. Tuhan menegah kita daripada mengerjakan dosa-dosa yang besar. Di antara dosa besarnya adalah meninggalkan sembahyang. Itu di antara dosa yang besar. Tinggal semai satu waktu, nama sudah tercatat di dalam neraka. Satu waktu sahaja, nama sudah tercatat dalam neraka. Di antara sebesar-besar dosa adalah meninggalkan sembahyang. Besar tak besar pun dosa meninggalkan sembahyang. Dosa yang lebih besar lagi adalah dosa pegangan yang terpesong. Itu lagi besar dosa daripada dosa besar meninggalkan sembahyang. Meninggalkan semua dosa besar. Besar lagi dosa orang yang berpegang akidah yang terpesong. Kadang-kadang ada orang, yalah dia tak semai itu dosa besar, tapi kalau bab akidah dia kemah, dia kadang-kadang gitulah. Dia orang belajar agama ni kadang-kadang bukan nak sendiri, pok nak anak tambuh tu, dia panggil pondok tu, pok nak anak tambuh. Dan ni bukan sungguh ni, bukan pondok tu makna pok nak, bukan. Tu rekaan untuk guru je, rekaan untuk guru. Sebab kadang-kadang pergi pondok ni bukan budak nak, pok nak. Dan pok nak anak tak embuh, giato juga. Gitulah. Duduklah ngaji 2-3 tahun. Malah tak malah pun duduk pondok ni ilmu cukup. Sebab dia duduk pondok, dia kena naik belajar juga. Tak naik belajar kena hukum.
Dia terpaksalah belajar. Tambuh ni. Tapi dah terpaksa dah. Dah. Ayah paksa duduk pondok. Contoh ni. Tapi maknanya, ngajilah, lepaslah fardu ain. Dah bila hak tambuh ni, gok, lama-lama buat perangai, berhentilah. Dah 2-3 tahun. Tapi bolehlah ilmu fardu ain. Bila berhenti ni, gok, jadi ilmu ada tu dia tak pakai sekarang. Bila dia hidup sendiri, semayang pun dok. Semayang pun dok. Semayang sekali seminggu, je hari Jumaat dia semayang. Kali seminggu, hari Jumaat dok semayang. Kemudian Tuhan buka hati dia, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak seumpama ni mak ayah tak ada salah, sebab mak ayah suruh ngaji agama dah. Ilmu cukup dah ngaji pondoknya. Dia tak faham dia dengan Tuhan lah. Mak ayah tak ada kaitan dah. Kan tak ni? Dia tak mau buat amal dengan ilmu dia dengan Tuhan. Tapi nak ceritanya, kesan daripada pada masa budak tu mak ayah suruh ngaji agama, walaupun dia lara jauh daripada agama, bab pegangan tak kosek. Kemudian bila mari keinsafan, pergi Mekah lah asalnya. Pergi Mekah pun bukan Mekah sungguh pun. Pergi Mekah kerana malu kat orang duduk panggil ayah haji. Mungkin padang dah dengan umur dia tu patut pergi Mekah dah. Orang pula senang, duit cukup. Orang panggil ayah haji, orang duk tanya bila nak pergi Mekah, gilah. Pergi Mekah ialah 40 hari. 40 hari tu bergelepar nak balik. Dah pergi Mekah kan orang. Dia pun telefon anak beranak dia. Bukan telefon, dia balik. Dia tanya anak beranak dia. Anak beranak dia tu pergi Mekah dulu 4 bulan. Dulu lah ni kisah lama ni 4 bulan. Dia tanya dah, mu duduk Mekah 4 bulan, mu boleh tahan ke? 4 bulan nak cukup lagi, kawan tu jawab. Jadi 40 hari bergelepar nak balik. Hak anak beranak dia ni pergi Mekah sebelum tu 4 bulan. Dia tanya kawan tu, mu duduk 4 bulan, mu dah puas ke? Apa puas apa? Tak cukup ni. Hak 4 bulan tu tak cukup. Tapi ada kesan. Balik tu jadi berubah. Semayang pun tak tinggal. Lepas tu pergi Mekah semula. Sebab hak pergi Mekah hari tu capur dengan kerana orang. Pergi Mekah semula. Tapi nak cerita yang bila mari keinsafan, dikenal jalan. Dikenal. Sebab dia ada ilmu asal. Ilmu masa budak ni. Ilmu tak ada pakai bila-bila. Cuma oleh kerana dia tak guna tu macam gelak sikit lah. Dia kena asah semula. Tapi nak cerita ni pengajaran. Dia mai keinsafan, dia pergi masjid surau. Dia pergi masjid surau tak macam orang lain. Dia pergi masjid surau, ngajar tauhid malang ke apa? Ngajar basmai malang ke apa? Dia pergi, baru pergi masjid, dia tanya orang dah. Orang duduk masjid semua-semua tu, tak ada bab sifat 20, bab akidah. Tak ada bab semayang. Tak ada. Tak ada. Jadi orang lain tak ada asah, dia ada asah. Maknanya bila main keinsafan, dia tahu jalan. Ini kata ilmu pada masa budak ni penting. Kalau kita dakwi ilmu agama sebenar pada masa budak, kita hanya suruh semayang je, kita hanya suruh puasa je, ilmu akidah kita tak ajar, ilmu semayang kita tak ajar, anak kita balik dengan pesen gitu, itu jalan sebenar. Tak, akidah salah bukan sebenar, semayang tapi ilmu tak sebenar, tapi faktor dia bawa gitu. Hak ni mak ayah wi ilmu agama hak duduk pondok walaupun dia tambuh pun dia tak dia belajar. Bila dia besar, dia tak guna ilmu dia, mak ayah tak salah dah. Tapi jasa mak ayah tu, paksa dia belajar tu, bila dia insaf, dia balik semula pada ilmu. Apa ni? Orang ada asas. Tapi cuba nak ceritanya, bila pergi ngaji bab pegangan, kita duduk tak semayang, pegangan kita gitulah, comel pegangan. Ada ni. Tapi tak semayang, dia tu berdosa lah. Tapi, dia nak semayang pula kemudian, dia cari tu guru. Jumpa ustaz, tak ada kerja lain. Nak suruh dengar Fatihah dia, nak suruh dengar tahiyat dia. Walah, dengar dia baca Fatihah. Dari ngaji masa budak Fatihah, comel latih Fatihah dia ni. Tahiyat, comel latih. Dengar dia belajar masa budak. Ada ni. Tapi dia tahu. Nak pastikan macam mana Fatihah dengan tahiyat dia. Tapi kalau orang tak ada asah, tak pernah belajar Fatihah. Tak pernah mikir pun Fatihah aku ni betul ke salah. Tak pernah mikir pun tahiyat aku ni betul ke salah. Ni. Sebab apa? Sebab tak dapat ilmu yang asas sebelum daripada masuk umur balik. Ada. Kita nampak saning tu dia yang hanyutlah sebab tak semayang. Betul. Tapi mak ayah dia tak ada kesalahan. Bila dia insaf kemudian dia ada tempat nak kembali pada agama.
Tapi kalau mak ayah ni ilmu agama tak beri, sebelum anak masuk membalik, dia balik dalam keadaan akidah salah, dia balik dalam keadaan semayang tapi tak betul, mak ayah dia ada saham. Sebab apa akidah anak salah? Sebab mak ayah tak ajar. Kenapa anak semayang tak betul? Kerana mak ayah tak ajar. Kenapa anak bersifat ngeriak wujud takbir? Kerana mak ayah tak ajar sebelum masuk membalik. Ada saham. Faham tak ni? Anak ni walaupun semayang, tapi bukan semayang sebenar, sebab tak dapat ilmu yang asas. Tapi kalau dapat ilmu asas macam tadi, walaupun dia tak pakai ilmu, tapi akidah tetap. Sampai tak nak semayang, dia tahu semayang sebenar macam mana. Dan dia nak memperbetulkan semayang. Tak ada salah pun semayang dia ni. Tapi dia macam mungkin lama tak semayang kan? Ada ni. Maknanya walaupun tak semayang, akidah dia tak salah. Orang semayang, akidah tak betul, berat lagi dosa daripada orang yang tak semayang. Tak semayang, dosa yang amat besar. Tapi dosa akidah, dosa yang lebih besar daripada dosa hak tak semayang lagi. Jangan salah faham ni, bukan buat kecil dosa tinggal semayang, jangan salah faham. Itu dosa yang amat besar, wajib bertaubah. Tapi lebih besar dosa laginya kalau pegangan salah, wajib bertaubah. Nak bertaubah daripada dosa akidah yang salah, kena mengaji molek lah. Akidah sebenarnya macam mana, akidah salahnya macam mana. Ada ni. Kita nak bertaubah daripada tinggal semayang, kena ngaji molek lah rukun taubah. Ni kadang-kadang macam mana kita nak bertaubah daripada dosa besar meninggalkan semayang. Macam mana kita nak bertaubah daripada dosa besar meninggalkan sembahyang, kalau kita pun tak sedar pun kita tinggal semayang. Saya pernah contoh dah. Orang yang mana dianggapan dianya semayang dia cukup, semayang dia cukup, daripada budak dia semayang tapi tak belajar. Bila dia kemudian baru dia belajar bab gapo, bab hid nipah je. Bab hid nipah tu fardu ain, tak belajar sama kening, tak belajar. Yang mana sepatutnya hukum hakam haid nipah ni wajib suami ajar isteri, wajib ayah ajar anak perempuan. Itu dalam kitab Sulam Mubtadi. Hak saya sebut tadi hak Syekh Daud Al-Fatani tu. Dan kitab Sulam Mubtadi, dalam di bawah tajuk Babul Haidi wan Nifas wal Istihadah, sebelum dibicara bab haid nifas istihadah, wajib atas suami dan ayah ajar isteri, ajar anak-anak perempuan dengan hukum haid, hukum nifas, hukum istihadah, hukum wiladah. Wajib. Mana? Kita sebagai suami ajar dak isteri kita. Kita sebagai ayah ajar dak anak puan kita. Ke kalau ayah ajar anak puan bab hid nifas jadi galak pula. Tak ada galak-galak, itu kewajipan kita. Ajar bab hukum hakam ni. Mana? Lepas tu kita isteri pula orang perempuan, suami kita ajar dak hukum hid dan nifas. Dak ajar. Lepas tu suami kita kat gi. Suami kita kat gi. Dah kita mana? Kita perempuan ni balik tak lagi? Mukallaf ke tak? Ke tak balik lagi? Bini tak balik lagi? Bini tu balik kan? Akil, balik, berakal, siapa mau? Mukallaf, kena ngaji sendiri. Ni nak letak atas suami. Saya ustaz, suami saya dah ajar. Saya lagi akan khabar atas belakang suami saya di padang mahsyar. Allah. Dah khabar nak gimana? Nak gimana? Sembang dan neraka. Nak asal neraka yatek? Bapanya kita pelepah diri, kita ingin belajar. Pada waktu kita belajar sendiri, pelepah dengan kita. Tapi kita kadang-kadang kita lupa, kita nampak suami kita je yang tak ajar ilmu agama kepada kita. Ada kita nampak suami kita tidak ajar ilmu agama kepada kita, betul? Suami tak ajar. Tapi suami itu bila timbul? Suami itu bila timbul? Timbul kemudian. Siapa sebenarnya hak mula-mula bertanggungjawab ajar agama kepada kita? Mak ayah kita. Mak ayah kita. Sebenarnya suami tak payah ajar dah isteri. Isteri sudah diajar oleh mak ayah dia. Suami hanya wajib ajar pada anak-anak dia kemudian. Ada ni. Kan isteri tu bukan anak bulu betung ni. Kenal anak bulu betung? Kenal anak bulu betung? Budak-budak dah kenal anak bulu betung ni.
Orang tua kenal lah. Anak bola betul. Dia ada mak ayah. Kita ni, suami saya tak ajar. Suami saya tak ajar. Mak ayah kita ajar tak sebelum ni? Ada. Sama-sama belaka tu. Ada bahagian belaka tu. Lepas tu macam mana? Kita belajar lah. Lepas kewajipan kita sendiri. Lepas cuai mak ayah kita. Lepas cuai suami kita. Dah, belajar sungguh-sungguh. Mana? Jangan kita nak andah atas suami je. Tidak sedar mak ayah kita. Kena belajar molek bahagian ni. Cuma nak cerita. Tapi dia tak belajar bak ni. Bak hik nipah apa semua ni. Hik kering dah. Tak mayang-mayang pun. Tunggu satu waktu. Tunggu satu hari. Waktu nyakit berat belakang tu. Tinggal semayang. Tinggal semayang. Sebesar-besar dosa besar. Tinggal semayang. Dengan sengaja orang panggil. Saya tak sengaja. Saya tak tahu hukum. Tak ada alasan tak tahu. Itu ilmu fardu ain belakang. Dia kering dah. Dia tunggu pula satu waktu. Tunggu pula dua waktu. Suaminya mana? Tunggu satu hari. Berat belaka tu. Kemudian nipah pula 30 hari kering dah. Ditunggu pula 40 hari. Ditunggu pula 44 hari. Oh, tu sakit jiwa belaka tu. Tapi di Kemamang tak ada dah. Tunggu 40 dah. Ada tak di Kemamang tunggu 44? Dia ada tunggu 40, dia tunggu 44. Cukup 44, dia ambil daunnya, disiek. Disiek. Nak lepas daripada nyakit ngoyang. Kemudian barulah dia rombok dapur. Tahu rombok dapur? Rombok katil nyala tu. Katil tempat dia apa? Nyala panggil tu. Katil dia. Baru dia rombok. Baru mandi wajib, baru sembahyang. Tapi kering nipah bila? 30 hari kering dah. Berapa hari ditinggal? 10 hari, 14 hari. Berapa puluh waktu ditinggal? Satu waktu cukup dah neraka. Kenapa tu? Kerana jahil. Jahil ilmu fardu ain. Lepas tu dia buat amal sunnah. Tua baru belajar. Allah banyaknya kalau kita semayang saya. Barulah mikir, ustaz macam mana ustaz? Saya nak kena qada semayang ni. Kau tak main warna pula. Kata biasa orang perempuan bak semayang ni lebih daripada orang lelaki. Orang perempuan berkaitan dengan bak semayang ni, dia lebih jaga sikit nak banding orang lelaki. Yang ada ni. Biasa cara umum, lelaki dengan perempuan, hak semayang cukup orang perempuan. Sebab apa semayang cukup? Sebab dia ada cuti dah. Dia ada cuti bulanan, dia ada cuti tahunan. Tak ada? Cuti tahunan dia ada. Cuma orang perempuan sekarang ni, dia rugi sebab dia tak ambil cuti tahunan. Dia ambil cuti bulanan je. Cuti tahunan dia tak ambil. Dia ambil cuti tahunan sekali, dua kali, tiga kali, tak mudah. Dan 2-3 kali, cuti tahunan, tak mudah. Ambil cuti tahunan, tiap-tiap tahun. Sebulan tak payah semayang. Tak mudah. 2-3 kali je dia ambil cuti tahunan. Mana perempuan ada cuti dah, lepas tu dia semayang cukup. Orang lelaki tak ada cuti, sebab tu kena buat cuti sendiri. Orang lelaki tak ada cuti. Bila orang lelaki boleh cuti? Gila boleh cuti. Orang lelaki boleh cuti juga, gila. Boleh cuti lah orang lelaki. Lepas tu orang lelaki buat cuti sendiri. Orang perempuan dia ada cuti dah. Tapi dia ada cuti dah. Sebulan cuti 5 hari. Cuti dah. Dia tambah pula wajib semayang sebab kering dah. Dia tambah satu waktu dia tinggal dengan sengaja. 2 waktu dia tinggal dengan sengaja. 1 hari pula dia tambah tinggal dengan sengaja. Habis cerita, tutup buku. Bila sedar ni, tua baru sedar, baru belajar fardu ain, barulah nak bertaubat. Alhamdulillah lah. Tuan buka hati, belajarnya kemudian bertaubahnya pula. Alhamdulillah. Tapi cuma nak ceritanya, sebelum dia belajar, sebelum dia bertaubat, dia buat amal sunat. Dia rasa macam nak amal sunat dia. Okeylah Tuhan terima. Tuhan terima ke? Dosa tinggal semayang banyak mana? Dosa tinggal semayang banyak mana tu? Tuhan tak akan terima amal sunat dia sebab dia tidak bertaubat daripada dosa besar, meninggalkan sembahyang. Tapi nak bertaubat macam ni, tak sedar pun dia tinggal sembahyang. Dia ingat ke tak apa? Kita haid kering dah, tapi kita tak mandi lagi. Bila kita tak mandi lagi, tak wajiblah sembahyang. Ni jahil sangat Ada ni. Dia kata opan. Kan kita tak mandi lagi kat ustaz. Apa wajibnya? Dia syarat wajib sembahyang bukan mandi. Mandi wajib tu ada syarat untuk sah semayang. Syarat sah semayang suci daripada haid dan nifas. Itu syarat sah semayang. Suci daripada haid dan nifas. Itu syarat sah semayang. Syarat wajib suci.
Syarat sah sembahyang suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu syarat sah sembahyang. Suci daripada hadas besar dengan bahu mandi wajib. Tapi syarat wajib sembahyang suci daripada haid dan nifas. Apa makna suci dari haid dan nifas? Kering. Kering je wajib sembahyang. Tetapi kena mencukupkan syarat sah lah. Apa dia? Suci daripada hadas besar dengan bahu mandi wajib. Tapi cuma nak ceritanya, yang mewajibkan sembahyang adalah suci haid dan nifas. Kering tu mewajibkan sembahyang. Mandi itu untuk mengesahkan sembahyang. Lepas tu dalam pekoh kita katalah asar pukul 4 berapa? 4.40. Ada. Asar kita letaklah asar 4.40. 4.30, 4.35 kita kata. Nak habis waktu dah. Pukul 4 cek. Haid masih lagi ada kuning-kuning sikit lagi. Pukul 4 suku cek, ada lagi sikit-sikit. 4.30 cek, ada lagi sikit-sikit. 4.35 cek, tak ada sungguh dah. Apa tu? Suci haid. Maka wajib semayang. Nak semayang dia kena pergi mandi. Dia pun pergi masuk bila air cepat-cepat. Orang bangsa zuhur wajib kena qada. Begitu benar. Zuhur wajib kena qada. Saya mandi dak siap. Tak. Bukan kis mandi awak wajib. Kis kering dah wajib. Dah kering, waktu nak habis sangat. Tetap waktu zuhur dia lagi. Biarlah 4-5 minit pun, tapi waktu zuhur ke tak? Waktu zuhur cukup tak syarat suci daripada haid? Cukup wajib lah. Tapi nak semayang kena pergi mandi dulu. Tengah mandi orang bangsa zuhur wajib kena qada. Sampai gitu lalu benar. Ni dok ni kering waktu zuhur awal-awal, pukul 2 kering dah, pukul 3 kering dah, dia relax. Dah kan dia tu? Tak apa, kita tak mandi lagi. Kalau tak mandi tak wajib lah, dia kata. Oh ni jahil sangat Kalau tak mandi maka tak wajib semayang. Kalau mandi jadi wajib semayang. Tak usah duduk mandi. Tak tak? Mandi apa? Ni ada orang faham gini, memang jahil lah. Saya tak mandi lagi maka tak wajib lah semayang. Kalau mandi wajib Kalau mandi wajib Yang awak mandi sebab apa? Tak usah mandi-mandi Tak usah mandi-mandi. Kalau tak mandi kan suami nak pakai kan tak boleh. Tak boleh tu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi boleh dah. Janji kering haid aja. Tak mandi wajib pun suami boleh pakai dah. Tu mazhab Hanafi. Jangan ambil kesempatan pula. Ni cerita je ni. Mana sekarang tak ada mandi Sebab apa? Selagi saya tak mandi, saya tak wajib semayang. Pas sudah mandi lepas tu dah. Dah bukan mandi yang mewajibkan semayang. Suci haid kering tu mewajibkan semayang. Kering wajib semayang. Tak ada siap mandi masuk waktu lain. Kena qada waktu tu. Ni dak ni awal-awal kering dah pukul 2 ke 3. Tunggu pukul 6 baru dia mandi, baru dia semayang asar. Zuhur halal. Tinggal gitu je. Kering belah pagi lagi tu. Tunggu malam sekarang. Lepas gaib baru dia mandi, zuhur asar dia tinggal gitu je. Habis cerita. Ni tak ada agama ni. Orang meruntuhkan agama. Tapi sedar tak mengerjakan dosa besar tu? Tak sedar. Sebab apa? Jahil fardu ain. Hak nipah pula 30 kering dah, 35 kering dah, tunggu 40 baru mandi, baru semayang. Macam-macam alasan dia buat. Ni, macam-macam alasan. Sebab apa tunggu 40? Ustaz tak boleh semayang lagi dia aku 40. Dah haid kering lama dah kan? Tak boleh semayang. Kalau semayang jadi apa ni betang ke betah tu dia buat alasan. Faham tak? Betah apa? Kan dia rokok sujud tu kan. Kan dia beranak tu kan dia luka kan. Kalau rokok sujud dia kata betah. Betah tu sama makna ke tak tahulah. Sebab tu tak boleh semayang Ustaz lagi dia 40. Orang tua tak boleh semayang. Tok bidang tak boleh semayang sebab takut betah dia kata. Ni ngarut belaka ni. Orang beranak seminggu sampai pagi ni. Maiding dah dia pergi. Seminggu baru beranak ni. Ada apa-apa tak ada betang, tak ada betah pun. Tak semayang sagi ikut 40 kerana takut betah. Tinggal semayang mudah-mudah. Sebesar-besar dosa, bertaubatnya tidak, wa amal sunat Tuhan tak terima. Tak ada ni. Kita kena ambil faham gini. Bab akidah tu nombor 1. Dosa akidah tu hak paling berat sekali. Kita nak cerita gini je. Tinggal solat satu waktu tinggal. Habis waktu kita tak semayang. Sebesar-besar dosa. Wajib kita bertaubat segera. Taubat daripada dosa besar tengah ni wajib ijma' ulama ni. Wajib bertaubat segera.
kita tidak bertaubat sebab kita tak tahu pun kita tinggal semayang. Tinggal ke tak apa. Maka dosa besar tinggal semayang ni cukup dah. Tambah pula dosa lainnya, dosa tidak bertaubat. Faham tak ni? Dosa tidak bertaubat. Dosa besar tinggal satu waktu, satu kita cerita satu waktu ni. Kalau banyak tu capulah. Ke satu je ni. Satu waktu ditinggalkan sebesar-besar dosa. Kemudian dia tidak bertaubat pula dosa besar yang lain pula. Malaikat catat dosa besar kerana meninggalkan kewajipan taubat. Malaikat catat setiap saat kerana meninggalkan kewajipan taubat. Selama mana mereka catat ni, selagi tidak bertaubat lah. Dosa tu kalau muka besar, kau besar. Dosa ke apa? Dosa melengahkan taubat. Dan kadang dia melengahkan taubat, tidak bertaubat, dia dosa besar tinggal semayang, dia semayang sunat, tak akan diterima sama sekali. Satu waktu nama sudah tercatat pintu neraka. Kalau banyak waktu macam mana? Kalau puluh, ratus, ribu waktu macam mana? Bayangkan. Tapi dalam keadaan banyak waktu semayang ditinggalkan, mulai-mulai ada dia buat amal sunat. Tak nak terima waktu sebab apa? Dia duduk dalam keadaan menanggung dosa yang amat besar, dosa tinggal semayang, dan juga dosa kerana meninggalkan kewajipan taubat. Taubat wajib ijma' ulama. Ditinggal kewajipan taubat, dia buat amal sunat. Itu bukan belaka tu. Ni bila sedar kadang-kadang ni, oh lepas belajar baru sedar, kalau gitu saya banyak tinggal semayang. Sebab apa tadi lah? Dia tak mengaji bab hukum haid nifas, suami dia tak ajar, ayah dia tak ajar, tu berat belaka tu. Ada ni. Yelah kadang-kadang orang lelaki ni dia beranggapan, dia kata isteri dia mari sama haid, pandailah dia kata dia dah. Al ilmu bit ta'allum, ilmu dengan belajar, bukan dengan mari haid sama pandai. Dah. Ilmu dengan belajar. Ada ni. Cuma kita orang lelaki ni nak ajar bahid dan nifas. Kita ni mengaji ilmu yang tak babik kita ni payah kita nak faham. Kita pun tak minat sebab bukan hak kita rasa. Tapi kewajipan kita ajak isteri dengan anak perempuan. Tapi oleh kerana bukan hak kita ni, dia payah sikit nak ambil tumpuan. Tak apalah, kita pastikan isteri kita belajar berkaitan hukum hak haid nifas fardhu ain. Pastikan dia belajar. Si saya pergi ngaji sokmo, pergi dengar sokmo. Tanya dia dengar apa? Dengar fardhu ain pekah ke dah? Tak ada. Dah belajar ke apa? Kena pastikan. Sebab itu kewajipan suami, kena pastikan. Saya belajar dah bab semayang, bab akidah saya belajar dah, baik nifas saya belajar. Alhamdulillah, suami pun dah ajar dah lah. Sebab tu suami ajar. Tapi dah isteri pergi belajar fardhu ain, suami pun lega. Jadi isteri pergi belajar fardhu ain untuk diri dia, lepas kewajipan dia sendiri, untuk lepas kecuaian mak ayah dia, dan untuk lepas tanggungjawab suami dia. Mana kalau kita kata isteri yang mari belajar ni balik boleh tuntut upah daripada suami. Ni cerita saja ni, jangan balik minta upah pula. Tapi cerita gitulah. Kita susah-susah tinggal kerja buat di rumah, nak pergi ngaji. Bukannya senang ni. Nak pergi ngaji tumpang orang, payah. Patutnya suami yang ajar, abang yang ajar. Upah saya pergi sejik tu. Upah orang minta kan. Tak dia sepatut ajar, bukan orang lain ajar. Isteri tak payah keluar rumah. Isteri tak payah keluar rumah, suami belaka. Ilmu pun suami wa'alik, makanan pun suami wa'alik. Gitulah, itu tugas suami. Suami wa'alik makanan je, makanan jasmani hak jadi tahik tu. Itu je suami wa'alik. Ilmu agama wa'alik ke tak? Kalau dia sejik pun suami ni balik tak cerita ke isteri dia, dah abang belajar ke apa? So sibuk kamu. So sibuk pula. Ajarlah pergi masjid tadi ada cerita bab ilmu gini, balik ajar. Kalau suami seumpama tu, isteri kena keluar belajar sendiri. Kemudian belajar tu sebab apa? Nak melepaskan diri sendiri juga dan juga suami. Suami yang patut ajar, tapi tadilah bila bukan hal kita. Lepas tu dalam sekolah kadang-kadang cikgu dia, ustaz dia, bila ngajar bahid nifas, dia peringat pada pelajar lelaki, mu lelaki ni kena ambil tahu molek, nanti mu nak berkahwin. Tapi kau ke mana pun lelaki tak heran, walaupun ustaz pesan gitu pun. Kan dia dah kelas kan, bila belajar bahid nifas, ustaz tu akan pesan kepada pelajar lelaki, ambil tahu molek. Kan nanti beristeri kan, nanti ada anak perempuan.
Betul dah ustaz tu cerita, tapi budak tu cara ke tak? Tak cara. Dia jadi macam bukan hak kita, jadi malas kan tau. Jadi malas. Lepas tu ada orang perempuan, dia kata saya nak berkahwin, dia kata pilihan sayanya suami yang boleh ajar saya buat hukum haid dan nifas, dia kata. Oh, kalau kamu apa kriteria apa? Maknanya lelaki yang macam mana? Lelaki yang boleh ajar saya hukum haid dan nifas. Tak berlaki pas tua lawak kata. Tak berlaki pas tua lawak. Dia nak cari suami yang pandai ajar haid dan nifas. Dah awak dah pandai ke tak? Saya tak pandai. Kalau awak orang perempuan, haid nifas hak awak tak pandai, awak seorang lelaki pandai. Lepas tu nak orang ni cari orang lelaki hak minat belajar, kita lepas berkahwin sama-sama belajar. Gitu sudah lah. Oh, dia buat ni apa tu kan pilihan. Kalau lelaki, kalau perempuan lelaki hak ni. Kalau orang perempuan, kalau orang lelaki pula perempuan hak ni. Dia ada kan. Jadi dia buat orang lelaki, orang perempuan ni dia kata nak orang lelaki hak pandang ajar haid dan nifas. Tak usah cari buat pilihan gitu, kata tak jumpa katanya. Tak jumpa. Kenapa ni? Kena sama-sama belajar. Tak apalah. Kena sama-sama belajar. Sebab apa? Nak cerita bab sembahyang. Haid nifas ni berkait dengan hukum sembahyang. Jadi ramai mana orang perempuan meninggalkan kewajipan sembahyang sebesar-besar dosa kerana jahil hukum berkaitan dengan haid dan nifas. Orang lelaki pula buat mudah-mudah. Orang ngajar pula buat mudah-mudah. Tak apalah, jangan. Tapi orang mengajar pun gitulah, kadang-kadang yang mengajar tu orang perempuan dah ustazah. Orang perempuan ustazah mengajar ni pun kadang-kadang dia nak cerita molek pun kadang-kadang nampak macam sakok macam tak apa pandai juga. Ini akhir zaman, ilmu fardu ain tu tak apa pandai kadang-kadang. Ada satu program, jadi ustaz tempat tu oleh kerana dia nak mendalami haid nifas pelajar perempuan, dia cari ustazah. Barulah panggil apa? Selesa barulah. Kalau pelajar perempuan ni ada kemusykilan, taklah segan nak tanya. Dia pun carilah ustazah. Dia boleh ajar, tapi dia takut orang puan jadi kekok dengan dia. Sebab hak ustaz ni pula masa tu tak kahwin lagi. Ustaz tu tak kahwin lagi. Jadi dia nak ajar bab haid nifas pada pelajar perempuan, dia cari ustazah. Dia cari ustazah. Dalam tengah-tengah ngajar, ustazah telefon sama dia. Ustaz, hak ni hukum dia mana? Allah, dia tanya pula ke kawan tu. Ustazah tu pun tak lepas juga nak jawab. Dia tanya hak ustaz. Ustaz tu cari dia dah. Nak lepas gian dia. Tak lepas juga dia kata. Sekejap telefon kalau gitu. Baik aku ajar sendiri, dia kata. Ustaz tu pula kata, baik dah ajar sendiri. Dia cari ustazah untuk supaya lepas gian dia. Supaya pelajar perempuan taklah kekok, sebab yang mengajar tu ustazah. Kena-kena banyak perkara juga orang tak retinya. Sebab saya pernah kebetulan dalam siaran TV, tajuknya bab perempuan gitulah. Nampaknya bermasalah juga. Nampaknya bermasalah untuk menghuraikan hukum hakam tu. Kadang-kadang perkara asas-asas pun nampak tak pernah lepas molek. Tak tahulah sekarang ni belajar macam mana. Saya dulu masa duduk pondok, memanglah macam sebut tadilah, kita orang lelaki ni bab haid nifas kita tak peduli, kita tak apa-apa ambil heran mana. Cuma oleh kerana mengaji kitab fiqh ni berulang-ulang kitab tu ngaji, kitab tu ngaji, jadi dalam tu tajuk haid nifas ni lalu akhirnya fahamlah juga, walaupun tak minat, walaupun tak peduli, tapi mana oleh kerana berulang fahamlah. Kalau sekali lalu tak erti pak, tak berapa pala. Tadilah kita orang lelaki, haid nifas bukan hak kita. Jadi kita tak terfikir pun tu tanggungjawab. Tapi oleh kerana berulang, akhirnya fahamlah juga. Bila balik kampung mengajar kitab fiqh, masuk macam kitab wisyah ni, masuk tajuk haid dan nifas, cadangan asalnya tunggu puan belakang depan. Masuk sesuatu kelas tu puan depan, orang lelaki duduk belakang. Sebab kelas tu kelas muslimat, kelas duha. Tapi bukan kelas muslimat saja orang lelaki boleh tupang, tapi orang ramai depan orang puan. Masa tu baru mengajar bab haid nifas ni segan.
Malu nak cerita sebenarnya. Jadi masa mengajar bab nipah tu, cadangan hatinya nak baca laju. Nak baca macam sudahlah tak payah panjang-panjang ah. Tak boleh. Apa? Asah-asah pun banyak perkara lagi orang puang hok tu nak reti. Hak orang puang pula ngaji tu bukan orang puang hok baru-baru dengar mau ngaji hok duk nadah kitab dah lama kena tak ngaji bab tu. Dia tak ngaji. Jadi maknanya terpaksalah kena detailkan, kena perhalusi. Mengajar pula pakai speaker. Kalau orang lalu, berapa minggu ustaz ni? Dah habis-habis ni. Ni kadang-kadang orang kata macam-macam ni. Darah kotor orang pun duk sibuk dalam masjid. Orang kata gitu. Kan darah kotor tu panggil kan. Dalam masjid surah, cerita apa darah kotor orang? Tak habis-habis ni, berapa minggu dah ni. Dah nak habis kan hak depan tu masalah. Bukan budak-budak depan tu. Mak haji hak hek butuh dah. Hak depan tu. Hek tak ada dah mak haji tu. Tapi cukar cemaking lah. Banyak kena bertaubat. Ada. Hanya mudah. Banyak kena bertaubat. Taubat mana? Taubat kerana meninggalkan sembahyang. Cerita bab sebelum beranak, wajib sembahyang, jangan dok sembahyang. Dok sembahyang. Sebab apa dia kata keluar darah tanda? Faham tak darah tanda? Darah tanda ni mana dia keluar pelendek ke apa? Gitu lebih kurang tau. Dia kalau ikut kepada time dia punya apa? Dia panggil apa? Dia kan dalam kad hak kesihatan tu dia adalah dia punya jangkaan dia kan gitu. Dia ada minggu-minggu ni dia ada jangkaan dia. Walaupun tak sampai di masa jangkaan, bila keluar darah tanda maka kena pergi hospital lah. Di hospital. Tak semayang dah. Habis cerita. Berat sangat-sangat. Mati beranak, mati syahid. Tapi kalau mati beranak dengan tak semayang, mati ke apa orang panggil? Tak semayang. Kenapa tak semayang? Kerana keluar darah tanda. Darah tanda bukan darah haid. Darah tanda bukan darah nipah. Kenapa kamu tak semayang? Berat ni tinggal semayang ni. Sehari tak semayang, 2 hari tak semayang. Tuang segar mega, gi mari. Tapi semayangnya tidak. Kenapa tak semayang? Kerana keluar darah tanda. Beratnya. Orang semayang dia tanya pula. Hospital Terengganu tu. Orang semayang dia tanya, kenapa mek kamu semayang? Kan kamu keluar darah tanda dah kan? Semayang wajib. Dok kawan ni kata. Dah nak kata mana lah. Ada jarang-jarang je orang pandai. Yang perempuan ni semayang keluar darah tanda. Mari mak dia. Mak dia tanya anak dia. Mek mau semayang mek? Semayang lah mak. Mari kakak dia. Mau semayang? Semayang kak. Kamu keluar darah tanda kan? Darah tanda bukan. Darah tanda bukan nipah. Dia mau semayang. Semayang ada tabang disuruh semayang, suami disuruh semayang. Baru dah tanda wajib semayang. Mak dia orang ni, mak dah semayang dulu. Kakak dia, kak pun dah semayang dulu. Sedang molek. Dia tak semayang. Kalau dah tanda tak semayang. Hak ni cuma nyakit berat belaka. Hak ni kena balik kepada pangkal jalan bertaubat, kena molek, kena balik pada pangkal jalan ni. Sesak seumpama ni. Tinggal semayang mudah-mudah, senyum-senyum, mani-mani. Kira ni tu. Sebab sungguh dulu saya biasa tekan lah contoh-contoh darah tanda ni. Kadang-kadang dalam kelas tu, dalam tabir bising bangun kali ngongeng hidup bincang sama dia. Hak kita ngajar ni dah hidup bincang sama dia. Apa benda dia bincang tak tahu lah. Jadi macam satu benda yang apa? Gempok panggil apa? Gempok. Ataupun kita panggil mengejutkan. Gitulah lebih kurang. Gempok mengejutkan. Duk bising bangun dia dalam tabir. Kata apa benda pula lepas isyak kat orang nak balik, tengoklah hak keluar daripada sebelah orang puang. Tak ada dah tanda belakang dah. Tua belakang dah. Duk pala hak benda lagi mu tak beranak dah. Yang hidup bincang tu apa? Bincang, aku tak bayang juga gitu bang kali dah. Aku pun siaplah. Kenapa? Kena balik kepada pangkal jalan, bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jahil kita ilmu fardu ain.
Menyebabkan kita sembahyang dengan mudah-mudah je. Kita pastikan pula anak cucu kita jangan mewarisi sifat ini kejahilan kita tu. Kita kena pastikan anak cucu kita tidak mewarisi kejahilan macam kita dulu sampai ketinggal sembahyang mudah-mudah. Kita kalau supaya anak tidak warisi, hanyalah kita orang susah belajar dok tinggi. Kita nak suruh anak kita belajar tinggi-tinggi supaya anak kita tidak macam kita susah masa dulu. Kita gitu. Kita tambah anak kita ni mewarisi kemiskinan kita. Kita nak anak kita biar belajar sungguh, biar anak kita tak jadi miskin. Tak boleh anak kita mewarisi kemiskinan kita, tapi kita tak sedar. Terkadang kita membiarkan anak kita mewarisi kemiskinan ilmu kita. Kita miskin ilmu, anak cucu kita pun mewarisi miskin ilmu juga. Tahu hukum hakam bab ilmu agama. Waktu kita kena muhasabah sendirilah. Diri kita macam mana, keluarga kita macam mana. Di antara dosa besar adalah meninggalkan sembahyang. Kenapa berlaku meninggalkan sembahyang? Contoh tadi, kerana jahil fardu ain. Kemudian sekeji-keji dosa besar adalah mengekali jahil fardu ain. Mengekali jahil fardu ain, malaikat akan catat dosa besar setiap detik, setiap saat selagi kita tidak memulai belajar ilmu fardu ain. Nampak macam kita semayang, kita buat ibadat, tapi kita duduk dalam jahil fardu ain, terutama sekali kalau jahil fardu ain dalam bab pegangan. Jahil fardu ain dalam bab pegangan, tersilap pegangan yang terpesong, tu tak ada benda lah. Tu habis cerita, tak ada bahagian lah kitanya. Kalau kita jahil ilmu akidah dan berpegang akidah yang terpesong. Dan yang keji-keji, barang yang ditegah ni hak yang keji-keji. Mana hak keji ni? Contohnya zina dan segala maksiat ni derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada maksiat yang keji. Maksiat yang keji ni fahisyah, contohnya zina. Itu maksiat yang keji. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, tu kan. Zina tu adalah keji, dia fahisyah, keji. Satu keji, satunya mungkar maksiat. Macam contoh dalam ayat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pasti sembahyang mencegah daripada fahsyak dan munkar. Pasti sembahyang mencegah dari fahsyak dan munkar. Apa beza fahsyak dan munkar? Dia fahsyak ni khas, munkar ni umum. Ada munkar yang fahsyak, ada munkar yang tidak fahsyak. Zina fahsyak serta munkar. Ada zina fahsyak serta munkar. Mengumpat munkar tapi tidak fahsyak. Ada beza situ. Fahsyak ni benda maksiat, benda munkar yang keji dia panggil. Tambang pula zina di antara dosa besar hak ranking atas belaka tu. Hak ranking atas belaka. Dia ada dosa besar kan. Hak paling besarnya syirik lah. Itu nombor satu. Kemudian turun kepada bunuh orang, turun pada sihir, turun pada tinggal semayang, tinggal puasa, zina dia ada ranking dia lah. Jadi zina di antara dosa besar yang fahsyak, yang keji. Dah kata mengumpat, mungkar juga, maksiat juga, tapi tidak fahsyak. Tapi jangan salah faham ni, maksiat tetap maksiat, tapi fahsyak kedok. Fahsyak umpama zina. Zina ada dosa besar yang fahsyak, yang keji. Yang mana zina ni dia dosa besar yang mana dia berpanjangan. Dosa besar zina ni selain dia keji, dia berpanjangan. Berpanjangan kok mana?
Berpanjangannya bila berzina terkadang hamil. Bila hamil timbul pula orang lain pula. Timbul lain. Budak tu tak kahwin lagi tu. Balik daripada kerja tu di Kuala Lumpur, di Penang, di Johor, balik bawa perut mengandung. Budak tu berzina. Orang kampung kata, dah suami tak ada berzina. Okey, kamu kata dia berzina. Mana 4 saksi? Tak ada. Abang apa ni? Qazaf, dosa besar, kena sebab pula 80 rotan. Mari mana tu? Jadi timbul dosa besar yang lain. Kerana dia berzina, dosa besar. Dia mengandung. Kemudian orang lain pula babik pula dosa besar, tuduh dia berzina. Dah kata berzina, macam mana boleh mengandung? Dia tak kahwin lagi. Tak boleh. Zina tak boleh nak tuduh-tuduh orang. Kalau sebut kata dia berzina, wajib kena datangkan 4 saksi. Oh, tak ada saksi lah. Kena sebab 80 rotan. Berzina belum berkahwin 100 rotan. Tuduh orang zina tanpa 4 saksi kurang 20 je. 80 rotan. Tu tuduh sekali. Lepas tu pergi jaja pula rumah orang tu, pergi jaja pula rumah orang tu, pergi jaja pula rumah orang tu. Berapa kali 80 sebab? Memanglah ada kena atas dunia. Kena ke muka nakir, makan tak habis. Sebab atas dunia, dia ingat je. Sebab di muka nakir. Ada ni. Mari mana? Mari dia boleh zina asal. Terbabit pula dengan dosa besar qazah. Orang lain pula jadi dosa besar sama. Kerana tuduh dia berzina. Kemudian kadang-kadang bila hamil, bila beranak, ni macam-macam pula jadi. Bunuhlah, buanglah, apalah. Maka dia boleh zina. Di zina ni dia merosakkan segala-gala. Merosakkan harga diri, merosakkan harga diri keluarga, merosakkan harga diri agama. Berzina. Sebab tu agama kita bukan setakat melarang zina. Bahkan agama kita larang daripada menghampiri zina. Larang daripada menghampiri zina. Sebab apa menghampiri larangan dah? Sebab zina ni dosa yang amat keji. Maka Tuhan larang daripada wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Apa gitu benar? Tetapi di antara tandaan hampir kiamat adalah zina dan riba berleluasa. Itu di antara tanda akhir zaman nak kiamat adalah zina, riba berleluasa. Kita sekarang lah, kalau kita dengar kepada cikgu-cikgu disiplin lah. Oh, kalau dia cerita hak pelajar masing-masing, Allah lah, berbangga-bangga pula dengan zina. Hak tak berzina tu dia kata komang pula. Mana muni kolok muni. Berzina lah dulu, lepas berkahwin nanti baru dah tak berzina. Gitu jadinya. Jadi hak tak berzina tu kolok. Kadang-kadang dia tak malu pun dengan cikgu-cikgu dia nya. Siap ditawar lagi ke cikgu dia nya. Nak ketik ke? Apa gitu benar? Mana nak kata orang ni? Cikgu takatlah dia berzina di sekolah. Berzina di sekolah. Takat. Ngari mak ayah dia marah pula ke cikgu. Mak dia kata mana? Mak dia katalah, bukan anak kita seorang yang berzina di sekolah. Oh, gitu pula mak dia. Mak pula rambut kuning sedang molek. Mak pun rambut kuning dah. Patutlah anak pesen tu. Nampak sekarang. Ada ni. Zina, riba berleluasa. Ini di antara tanda akhir zaman, tanda nak kiamat. Ada. Dia mari mana tu? Dia mari daripada punca-punca dia. Punca ni. Dia ada pergaulan bebas. Lelaki perempuan sudah tidak ada malu lagi dah. Kan ni kan lelaki perempuan menjadi kawan untuk berbincang hal pelajaran. Mak ayah pula beri pula. Tak apalah mak, kalau mu nak kawan atas nama pelajaran, okeylah, dia katakan anak dia. Oh, ni baru mak ayah moden. Tak kolok dah. Mak ayah moden lah tak kolok. Anak dia saing lelaki puang, tak apa. Hal pelajaran sudah. Hal pelajaran kau mana? Dan lelaki puang ni ada yang 3 syaitan lalu dah. Kan tak apa kan orang ni kadang-kadang nak ambil anak puang di jalan pun tak apa, tapi jangan ambil tepi jalan, ambil depan rumah. Ni baru bagus kata orang lelaki. Ambil depan rumah, jangan ambil ni janji tepi jalan keluar senyap ambuh gitu. Ada mak ayah seumpama tu. Lepas tu jangan balik lewat sangat. Oh tak apa. Tu nak kata orang ni.
Itu dosa besar yang keji. Dan segala maksiat dan segala yang ditegah daripada barang yang ditegah tu, daripada bahawa kita kerjakan dengan demikian tegah itu dengan segala nas yang putus, yang menakutkan, segala nas yang putus dan yang menakutkan. Ada dansa tu, dengan segala nas yang putus, bi qawati'in nusus, dengan segala nas yang putus, nas yang qati', nas yang mutawatir, wazzawajiri, dan yang menakutkan, wal ayati, dan dengan segala ayat-ayat Al-Quran yang menegah kita daripada mengerjakan dosa-dosa yang besar. Tapi kalau cerita sini cerita bab sembahyang, dosa besar di sini adalah meninggalkan sembahyang. Itu dosa besar, meninggalkan sembahyang. Yang mana meninggalkan sembahyang ni satu-satu dosa yang ulama ahli sunnah menghukumkan kafir. Ulama ahli sunnah wal jamaah melakukan dosa tidak dihukumkan kafir selagi tidak menghalalkan. Melainkan khawarij buat dosa kafir lalu dah. Kita ahli sunnah wal jamaah buat dosa tak jatuh kafir lagi. Walaupun dosa tu minarok ke, berjudi ke, berzina ke, tidak dihukumkan kafir. Melainkan dosa besar meninggalkan sembahyang. Pandangan mazhab Hambali, orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja maka kafir, murtad. Jenazah orang murtad yang tinggal sembahyang tadi ni haram mandi kapang sembahyang dan diharamkan ini tanang di perkuburan orang Islam. Sebab mazhab Hambali dipakai zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja maka kafir terang-terang. Tu. Jadi mazhab Hambali dipakai sini kafir agama. Mazhab Syafi'i kafir nikmat, bukan kafir agama. Tapi sebenarnya ceritanya satu-satu dosa besar yang dikerjakan yang ulama ahli sunnah menghukumkan kafir adalah dosa besar meninggalkan sembahyang. Tinggal sembahyang kata hak dalam hadis tu muta'ammidan. Nabi kata tinggal sembahyang dengan sengaja. Mazhab Hambali termasuk muta'ammidan adalah meninggalkan sembahyang pada masa sakit. Termasuk muta'ammidan tu. Berapa tak sembahyang? Sakit sengaja kafir. Itu mazhab Hambali. Kan kita kan kadang-kadang nak warna kita bukan sengaja tak ambil sembahyang, sakit. Mazhab Hambali kata tinggal sembahyang dan kalau sakit dipanggil muta'ammidan, sengaja, murtad juga. Sebab tak ada alasan. Sakit ada sembahyang cara sakit. Sakit ada sembahyang cara sakit. Dah kita ni macam mana ni qada hajat dalam paper ni, orang lain yang bertanggungjawab sucikan kita daripada najis hak dalam paper. Kita tak kena buat diri dah. Tak ada salah dah kitanya. Orang yang menjagalah yang wajib kena bersihkan najis dalam paper. Kita hanya beritahu je saya nak semayang. Orang sihatlah kena tolong. Kalau orang sihat tak mau tolong, orang sakit semayang juga, tak ada salah apa dah dia. Tak ada salah apa dah. Tapi yang biasa saya jumpanya pengalaman-pengalaman orang dok semayang ni, bila sakit tak ada jumpa lagi, mak ayah nak semayang, anak tamu cara tak pernah jumpa lagi. Mak ayah sakit nak semayang, wayak kanak mak nak semayang orang lain, semayang sakit dah tu kan, tak ada. Hak biasa jumpanya anak nak khidmat sangat-sangat, tapi mak ayah hak sakit tak embuh semayang. Ni jadi termasuk tinggal sembahyang dengan sengaja, hak dihukumkan kafir dalam mazhab Malik adalah ketika sakit. Kita mazhab Syafi'i tinggal sembahyang dengan sengaja selagi tidak menghalalkan perbuatan tinggal sembahyang, dia kafir nikmat, bukan kafir agama. Tapi cuma nak ceritanya satu-satu dosa besar yang dilakukan, ada ulama ahli sunnah wal jamaah menghukumkan kafir adalah meninggalkan sembahyang, dihukumkan kafir murtad di sisi pandangan mazhab Hambali.
Mana beratnya berkaitan dengan dosa besar meninggalkan sembahyang. Bila wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi sayyidis sadati wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawatu. Wallahu a'lam. Jadi kita ni 2 jam satu kitab Wisyahul Afrah. Macam sebut dah sebelum daripada ni, cadangannya 2 jam ni tak maulah baca sekitab. Mungkin nak ambil 2 kitab, tapi insyaAllah kita akan bincang semula lah kitab yang kedua. Ataupun macam sebut kuliah sebelum ni, kalau ada persoalan hak berkaitan dengan asas-asas bab akidah ke, bab fiqh ke, hak tasawuf ke, hak asas-asas. Kalau ada persoalan macam hak kuliah terdahulu, ada juga persoalan. Jadi baca kitab Wisyah sampai 10.30 pergi pada soalan. Dan minggu ni tak ada persoalan. Jadi 2 jam direct lah kita baca kitab Wisyahul Afrah. Di biasa kitab ni sejam padang dah sejam padang dah ni kita 2 jam. Mana kalau molek kot 2 kitab, tapi kita tengoklah, kita bincanglah macam mana. Cuma kalau 2 kitab pun kita kira kepada fiqh jugalah. Sebab bagi dah hak tauhidnya maghrib, hati faridah. Hak subuhnya tasawuf, kita pernah bagi hati. Jadi hak duha ni kalau kita nak wakaf kepada fiqh lah pula. Lagipun antara tauhid, fiqh, tasawuf yang agak panjang, banyak bicara fardu ain adalah fiqh. Antara tauhid, fiqh, tasawuf. Hak qada fardu ain yang paling panjang bicara adalah hak fiqh. Jadi kalau fiqh ni 2 jam sudah molek lah. Cuma kalau kita kira maknanya baca satu kitab fiqh, lepas tu kitab yang kedua kita baca pula. Macam pernah sebut sebelum ni, kita ambil buku masalah muwafiq masbuk ke, kira lah macam mana. Buku masalah muwafiq masbuk, dia ada buku kecil, dia ada jawi, dia ada rumi, kita boleh kok. Kalau ada cadangan seumpam dia tengoklah macam mana. Tapi mana kalau 2 kitab, dua-dua ni cadangannya kita pergi pada ilmu fiqh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.